Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Kak Yati di YouTube channel Tim Saw Masak TV. Okey, hari ni Kak Yati nak sharing masak nasi kerabu. Okey, Kak Yati masak set nasi kerabu yang lengkap lah. Okey, bukan nasi kerabu saja. Okey, kalau ikut set nasi kerabu lengkap ni, kita ada nasi kerabu, kita ada sambal kelapa, kita ada sambal tumis, kita ada solok lada, kita ada ikan celok tepung, telur masin, kemudian sambal jate atau kita panggil sambal cuka, dan kita ada ulam-ulaman dan dia punya keropok lah sebagai bahan-bahan hiasan. So, first step Kak Yati nak mulakan untuk kita masak sambal kelapa dulu. Okey, sambal kelapa ni dia memerlukan ikan. Okey, isi ikan. So, Kak Yati nak rebus dulu ikan ni. Okey, ikan mambung Kak Yati guna ataupun boleh guna ikan kembung. Kak Yati rebus ni 8 ekor. Tapi untuk sambal kelapa ni Kak Yati cuma guna 6. 2 ekor tu Kak Yati nak guna untuk kita buat solok lada sebab dia memerlukan isi ikan juga. So, kita rebus dulu ikan mambung ni. Kemudian kita masukkan asam keping 3 keping. Kemudian kita masukkan 1 inci gula melaka. Kita ambil dalam 2 ketul kecil ni cukup. Okey. Kita masukkan sedikit garam. Kemudian kita masukkan air. Air ni paras dia sampai level ikan saja. Okey. Tidak memerlukan air yang banyak. Kemudian kita ambil mold multi-cook. Tempoh masak antara 10 ke 15 minit. Kita tengok hasil kejadian. Okey, ikan dah pun siap masak. Kita tengok 8 ekor ni. Okey, 6 ekor kita nak guna untuk kita masak sambal kelapa, 2 ekor Kak Yati asingkan untuk solok lada. So, Kak Yati just nak beritahu untuk masak set nasi kerabu yang lengkap ni, Kak Yati akan menggunakan 2 bibit kora, iaitu bibit kora P10 dan juga JHT10. So, Kak Yati nak asingkan isi ikan ni, kemudian Kak Yati masak sambal kelapa menggunakan JHT10. Okey, next step kita nak buat sambal kelapa. Okey. So, sebelum kita nak buat sambal kelapa tu, first kita kena goreng kelapa ni sehingga gorengan keemasan. So, kalau dapur biasa kita goreng tanpa minyak lah kan. So, menggunakan bibit kora sangat mudah. Kita just masukkan dalam inner pot ni, kemudian kita ambil mold oven. Okey. Yang ni Kak Yati menggunakan 2 cawan kelapa. Okey, dia batch by batch nak masak dia punya kelapa ni, kita nak goreng tanpa minyak. So, senang saja. Kak Yati menggunakan mold oven. First round kita masak 15 minit, second round 10 minit, third round lagi 10 minit, dan kita masukkan bahan kisar dia. Okey, dia ada 3 batch. So, kita ambil mold oven dan kita pilih mode oven. Okey. Kalau nak masak goreng tanpa minyak, nak sangrai kelapa ni menggunakan P10, sama juga ambil mode oven 15 minit yang pertama. Dan kalau menggunakan bibit Korea P10, ambil mode nurunji. Cuma nurunji tu tak ada masa, kita kena jaga masa. Meaning selepas 15 minit tekan butang cancel. Okey. Okey, sementara kita masak kelapa ni, okey, kita nak tunggu dia cukup masak, cukup dia punya gorengan keemasan. Kita nak kisar dulu dia punya bahan untuk sambal kelapa ni. Okey, antara bahan dia kita menggunakan serai 2 batang, halia. Okey, kemudian ada bawang merah dan bawang putih. Okey, untuk dia punya bahan kisar ni, korang boleh sama ada nak tumbuk ke, nak kisar kering ke, ataupun gunakan chopper. Okey, macam Kak Yati prefer guna chopper lah. So, ini chopper dia. Kak Yati nak kisar dulu. Okey, nak chop je. Okey, jom kita tengok. Okey, kelapa kita untuk first round. Nampak kan? Dia dah mula ada yang kuning-kuning sikit. Cuba tengok. Okey, tunjuk. Okey. So, kita masak lagi sekali untuk round kedua sebelum masuk round ketiga. Okey, untuk second round ni kita masak 10 minit. Okey. Kita tengok second round, kita goreng kelapa ni.
So cuba tengok. Okey, dia dah mula nampak. Mula tadi first round dia tak berapa kuning sangat kan, dia dah nampak color-color gold. So third round kita masak lagi sekali. Kali ni kita masukkan dengan bahan kisar. Okey, kita masukkan yang tadi Kak Yati kisar pakai chopper ni. Alright, kita masukkan. Kalau tak ada chopper ni, guna food processor yang kering ataupun guna lesung lah, kita tumbuk. Okey, masukkan. Dan kita masukkan isi ikan yang tadi Kak Yati rebus awal kan. Kak Yati rebus 8 tapi cuma ambil 6 ekor saja. Kita ambil isi dia. Kita masukkan garam. Masukkan sedikit gula. Okey. Dan kita gaul. Kita gaul bagi rata, bagi rata keseluruhannya. Kalau nak masukkan lada hitam pun boleh, masuk yang kasar-kasar tu just tumbuk-tumbuk pun boleh masukkan. Kalau nak lah, ikut cita rasa, boleh juga masukkan lada hitam yang kasar punya. Kita guna mode oven sekali lagi untuk last one. 10 minit. Okey, kita tengok hasil kejadian sambal kelapa kita dah pun masak. Alhamdulillah, cantik kejadian dia. Kalau korang nak extra apa ni, gelapkan lagi color dia ni, just tambah masa lah, lagi 10 minit ke pun boleh, tak ada masalah. Tapi pada Kak Yati ni pun dah cukup lah, dia punya apa tu, cukup masak dia. Kak Yati just gaul-gaul. Tak perlu nak kacau-kacau selalu, sangat mudah menggunakan bibik Korea. So, cuba tengok hasil kejadian dia. Okey, telinga dia ni kiri kanan kita boleh pegang ya. So tengok dah jadi sambal kelapa. So kita boleh hidangkan. So next step, Kak Yati nak masak sambal tumis menggunakan bibik Korea P10. Okey, ini dia Kak Yati tunjuk hasil kejadian sambal kelapa yang tadi kita masak menggunakan bibik Korea P10. Cantik kan kejadian dia, masak sekata walaupun kita tak kacau-kacau pun. Okey. Okey, kita nak masak sambal tumis. Okey, sambal tumis bahan dia ni yang Kak Yati dah chop. Okey, bawang merah, bawang putih, halia. Okey, nanti full recipe korang boleh tengok dekat description lah. Okey, yang Kak Yati dah chop. Kemudian yang ni cili kisar 2 sudu besar lah. Kerana macam Kak Yati guna cili kisar ni sebab Kak Yati dah ada stok cili kisar. Kalau tak ada, ambil 15 tangkai cili kering. Okey, korang rebus dan boleh kisar sekali dengan bawang merah, bawang putih dan juga halia. Mana-mana boleh. Okey. So, kita nak tumis dulu. Rencah dia ni sampai dia pecah minyak. Kita masukkan minyak. Kita masukkan cili ni. Yang kita masukkan terlanggar, sorry. Yang kita masukkan bahan yang kita dah chop ni. Nak tumbuk ke, nak blend ke, ikut korang lah. Kak Yati suka chop, senang. Kacau seketika. Okay, masukkan 1 batang serai yang kita dah titik. Okay, kita masak sampai dia cukup garing, cukup pecah minyak. Kita menggunakan mode oven. Okey, kita tengok hasil kejadian kita punya bahan tumis ni.
Okey, dah cukup pecah minyak dia. Senang saja. Alright. So next step, Kak Yati nak masukkan santan. Santan ni 1 cawan atau 1 kotak kecil ni bersamaan dengan 200 ml. Nak guna santan fresh pun boleh, sukatan 1 cawan sahaja. Kemudian kita masukkan asam keping sekeping sahaja. Kemudian kita masukkan gula melaka dalam 2 cm. Dan kita masukkan budu, 1 sudu besar budu. Okey, kalau tak ada budu boleh gantikan dengan pati ikan bilis. Okey. Dan kita masukkan garam. Masukkan sedikit perasa. Kita kacau bagi rata, bagi sebati. Kita multi cook 10 minit sahaja sehingga dia masaklah pecah minyak. Okey, kita tengok hasil kejadian sambal tumis dah pun masak, dah siap. Senang sahaja. Bau dia pun aroma dia sangat wangi. Okey, in total 20 minit saja yang kita perlukan untuk masak sambal tumis dia. Cuba tengok hasil kejadian dia. Nampak cantik je kan? Nampak tak melekat, tak berkerak kita punya periuk. Nak cuci pun senang. So Kak Yati nak hidangkan. Next step, Kak Yati nak masak solok lada menggunakan bibit yang sama, iaitu bibit P10. Okey, Kak Yati tunjuk hasil kejadian tadi kita masak sambal tumis kan. Dah siap dah. Cuma satu pesanan Kak Yati, selepas kita masak sambal tumis ni, tadi kan kita ada masukkan asam keping. Asam keping tu keluarkan. Okey, kita tak nak nanti sambal ni jadi masam, terlalu masam. Okey. So next step Kak Yati nak buat solok lada. Okey, solok lada kita perlukan cili hijau ni yang kita dah belah tengah dia ni, tapi jangan sampai putus, kita buang dia punya biji lah. Okey. Cili hijau ni. Okey. So kita nak buat inti solok lada dulu. Okey, first step Kak Yati masukkan kelapa, 1 cawan kelapa. Okey. Kemudian Kak Yati masukkan isi ikan 2 ekor. Kalau korang ingat tadi Kak Yati ada rebus 8 ekor ikan kan. 6 untuk sambal kelapa, 2 ekor ni untuk kita buat solok lada. Dan kita masukkan bahan yang Kak Yati dah chop, yang kita kisar ni. Okey. Bahan dia ni ada 3 ulas bawang merah, 2 ulas bawang putih, setengah inci halia dan 1 batang serai. Kita masukkan. Dan kita masukkan lada hitam yang kasar. Kita masukkan sedikit garam, masukkan sedikit perasa. Okey. Kita gaul bagi rata dulu. Okay, dah sebati, kita masukkan sebiji telur. Okey, fungsi telur ni dia bertindak sebagai gam jadi kalau kita masukkan inti solok lada ni kat dalam cili, dia tak adalah berderai ke, tak keluar ke apa kan. Itu fungsi telur tu sebagai gam. Okey, dah siap inti solok lada. So next step, Kak Yati nak masukkan dalam ni, inti ni dalam cili. Lepas tu kita masuk dalam inner pot, masuk santan, kita dah boleh masak. Okey, next step, Kak Yati nak masukkan inti ni, solok lada ni ke dalam cili hijau ni. Okey, dia susul masuk macam ni je. Okey, cuba tengok solok lada kita. Kak Yati dah masukkan inti dia. So next step Kak Yati nak masakkan dia. Okey, kita susul macam ni. So kita masukkan santan. Okey, Kak Yati menggunakan 1 cawan ni, 1 kotak. Santan yang kotak kecil saja. Okey. Okey, dan kita multi cookkan dia 15 minit. Tengok hasil kejadian solok lada. Dah pun siap. So cuba tengok dari dekat. Nampak tak? Senang saja. 15 minit dah siap masak. Okey. So Kak Yati next step, Kak Yati nak rebus telur asin. Okey. Ni telur asin. Best tak? Semua nasi set nasi lekap kerabu ni semua menggunakan bibit Korea.
Senang saja, boleh tinggal-tinggal. So, cara untuk rebus telur asin ni senang saja. Kita dah susun telur, kita masukkan air sampai level nombor 2 sahaja. Okey, tengok sini line ni kan, line 2. Nombor 2 saja, cukup. Tak payah banyak-banyak. Kita tutup lid, lock. Kita tekan butang cancel dulu. Kita ambil mode multi-cook, set masa 15 minit. Okey, kita tengok hasil kejadian. Telur masin kita dah pun masak. Cuba tengok daripada dekat. Okey, dah masak. Okey, ni Kak Yati tunjuk tadi kita punya hasil kejadian selok lada kita. Okey, next step kita nak buat ikan celup tepung. Okey, so sementara tu Kak Yati nak panaskan dulu minyak. Kita nak buat ikan celup tepung ni, Kak Yati menggunakan ikan mambung. Okey, ikan mambung, nak guna ikan lain pun boleh, macam ikan kembung ke. So ini adalah adonan tepung yang Kak Yati dah kisar dengan blender siap-siap. Okey, bahan untuk adonan celup tepung ni Kak Yati gunakan 2 cawan air, kemudian 2 cawan tepung gandum, 2 sudu besar margarin, garam, serbuk kunyit dan pewarna kuning. Kita blend pakai blender saja dan kisar sampai halus. Okey, inilah kejadian dia lah celup tepung. So kita dah boleh goreng lah. So kita goreng deep fry menggunakan bibik Korea P10 mode oven. Okey, lid terbuka. Kalau menggunakan M10 kita guna mode nurunji lah. Okey. Tapi kalau korang nak cepat, boleh saja kalau nak goreng dekat atas api dapur biasa pun is okay, tak ada masalah. Kak Yati just nak tunjuk maknanya bibik Korea ni kita boleh menggoreng, kita boleh mengukus, kita boleh merebus kan. Dia kepelbagaian, sebab itu namanya multi cooker kan. Nak cepat boleh pergi ke dapur api biasalah sebab dia lagi cepat kan. Okey, minyak dah pun cukup panas. Kak Yati nak celupkan ikan ni. Okey, sebelum Kak Yati terlupa, bila kita nak goreng ikan ni gunakan ikan celup tepung ni, pastikan ikan ni kita dah toastkan kering, ataupun kalau basah ikan tu kita lap kering-kering supaya salutan tepung ni melekat dekat ikan lah. Okey. Okey, sementara kita tunggu ikan ni masak. Okey, Kak Yati nak tunjuk cara membuat sambal jate atau kita panggil sambal cuka. Sambal ni tidak perlukan untuk kita masak lah. Okey, so antara bahan dia Kak Yati nak tunjuk. Kita guna 1 biji bawang Holland, 5 biji cili merah. Okey, 5 biji limau kasturi. Kita buang biji dia. Okey, kemudian 10 biji cili padi merah. Dan kita tinggalkan 3 biji ni. 3 biji ni ada tangkai. Okey, tujuan dia kenapa? Ini salah satu tips yang mana kalau jenis orang yang perut tak tahan kan, dia mungkin kalau makan cili yang tak dimasak tu takut perut dia tak tahan. So kita tinggalkan 3 biji cili padi merah ni dengan tangkai. Itu tips lah. Okey, kemudian kita guna limau kasturi ni kita blend sekali dengan kulit-kulit. Tujuan dia untuk bagi dia lagi sedap dan dia lagi wangi, lagi aromah lah. Okey. Kemudian tips untuk sambal ni tahan lama, kita blend dengan kita masukkan setengah cawan cuka atau 100 ml cuka. Kita masukkan dan kita masukkan semua bahan ni dalam blender. Kita blend, kita masukkan garam, kita masukkan gula dalam 2 sudu besar, and then kita masukkan perasa. Okey, kita blend, tak perlu nak halus sangat. Okey, kemudian kita seimbangkan rasa tu. Bila dah blend tu kita seimbangkan rasa dia lah. Dia cukup masam dia, cukup masin dia, manis dia. Okey, dan dia punya pedas. Right? So Kak Yati nak masukkan semua bahan ni ke dalam blender. Kak Yati nak blend.
Ni semua bahan dia yang Kak Eti dah masukkan. And then Kak Eti masukkan gula. Okey, gula 2 sudu besar. Kak Eti masukkan sedikit perasa. Okey, masukkan garam. Okey, kemudian Kak Eti masukkan cuka. Kita blendkan dia. Okey. Okey, kalau kita tengok ikan celup tepung ni dah pun masak. Kak Eti dah boleh angkat. Cuba tengok. Kita tunjuk lagi dekat. Okey, dah masak kan. Kita dah boleh angkat. Okey. Sebelum Kak Eti nak angkat tu, ni dia sambal jate atau sambal cuka yang tadi Kak Eti blend. Okey, yang ni memang kita tak perlu masak. Okey, satu lagi tips dia untuk tahan lama sambal jate atau sambal cuka ni, bila kita dah siap blend, kita biarkan dia pada suhu bilik antara 4 hingga 6 jam. Kemudian kita simpan dalam peti sejuk. Dia akan lagi sedap sambal ni bila dah lepas beberapa hari tu, dia lagi sedap. Itu dia sambal jate atau sambal cuka. Okey. So Kak Yati nak angkat ikan ni. So selepas ni Kak Yati nak tunjuk cara masak nasi kerabu. Okey. Okey, kita tengok hasil kejadian ikan celup tepung. Okey, yang Kak Eti dah siap goreng. Okey, senang saja. So, kita nak masak menu yang terakhir yang mana ia adalah main menu. Okey, main menu iaitu nasi kerabu. So, maknanya dia punya lauk-lauk sampingan dia dah siap. So, last adalah kita nak masak nasi kerabu. Okey. So, Kak Eti first step, Kak Eti masukkan beras. Yang ni Kak Eti gunakan beras basmati, 4 cawan beras basmati. Kalau nak guna beras biasa pun okey, tak ada masalah. Okey, boleh saja. Kemudian kita masukkan sedikit pewarna biru. Masukkan air. Sukatan dia 4 cawan beras, air bersamaan dengan 4 cawan. Ataupun kita tengok level air sampai nombor 4 pun boleh juga. Senang saja nak suka air dia. Nampak tak? Kita tengok pada line glutinous rice. Line glutinous rice, kita masak 4 cawan beras bersama dengan 4 cawan air. Okey, nampak sini kan? Okey, kita masukkan daun pandan. Okey, kita masukkan serai dan daun limau purut. Masukkan daun limau purut. Okey. Kita ambil mode white rice. Okey, kalau menggunakan bibit Korea M10, ambil mode glutinous rice. P10 white rice, JHT10 white rice. Inilah dia set nasi kerabu lengkap. Campak-campak, siap.